yang terdiri daripada Harakat Islamiah Media Hikmah Cawangan Miri, Pejabat Agama Islam Bahagian Miri, Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Darul Istiqamah Kampung Peluang Miri, Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid At-Taqwa Bahagian Miri, Yayasan Kepimpinan Al-Bait YKAB, Badan Kebajikan Islam Petronas, Bakib, Hotel Nur dan Majlis, Ketua Masyarakat Melayu Miri Makmum yang telah berjaya menganjurkan program keilmuan ini. Baiklah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang ke Miri Sarawak kepada Al-Fadilah Ustazah Asma Harun serta suami Al-Fadil Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya dan seluruh rombongan. Fadil Ustazah, apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan perjalanan daripada Bintulu ke Miri, Ustazah? Alhamdulillah, kami semua sihat, semuanya baik-baik belaka. Masya Allah. Adik belaka Sarawak, aku jadi ini. Iya. Lagi Ustazah, kita apa lagi tak tahu? Di kolom, di Jawa. Ya, semua kita orang apa kabar? Alhamdulillah, baik. Okey. Alhamdulillah. Baiklah hadirin sekalian, saya ingin bacakan sedikit biodata Ustazah sebelum kita mendengar suaranya. Ustazah Asma binti Harun merupakan seorang pendakwah bebas yang mula bergiat aktif sejak tahun 2019. Beliau dikenali atas faktor penyampaian ilmu agama dan sering muncul di kaca televisyen, stesen radio serta platform media sosial rasmi miliknya iaitu Facebook dan TikTok dengan 1.2 juta followers. Betul? Siapa dia followers Ustazah Asma Harun? Angkat tangan. 2017 lagi itu biodata. Di samping bergerak aktif dalam dunia dakwah, tidak ramai yang tahu bahawa beliau juga merupakan seorang usahawan merangkap pengarah kepada Hijrah Empire Group 9 Haj yang mempunyai 13 anak syarikat di bawahnya. Juga merupakan pengasas kepada Yayasan Al-Hijrah dan penaung dan pengasas NGO Sahabat Amal Care. Alhamdulillah, sepanjang penglibatannya dalam dunia dakwah selama ini, beliau telah menerima beberapa anugerah, antaranya Anugerah Tokoh Wanita Da'i Mu'minat Ummah tahun 2022, Anugerah Tokoh Sayyidatina Aisyah peringkat negeri Terengganu tahun 2022, Anugerah Nona Motivator Award 2022, Anugerah Pilihan Pembaca 2023 dengan buku Ada Syurga di Rumahmu, dan juga anugerah Tokoh Kejora. Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun adalah anak kelahiran negeri Terengganu yang merupakan isteri kepada Al-Fadil Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Hasil daripada perkahwinan mereka dianugerahkan 7 orang cahaya mata. Saya atau tidak? Masih nampak muda. Mempunyai kelulusan dalam sarjana muda bidang syariah di Universiti Al-Azhar Mesir, sarjana master dalam pengajian Islam di Oxford University Malaysia OUM, dan kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD, dan pernah berkhidmat dalam jabatan kerajaan seperti pegawai Hal Ehwal Agama Islam di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang di JAKIM, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JHUAINS, dan juga penolong pengarah bahagian pengurusan halal di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah, hadirin yang dirahmati sekalian, dan sama-sama kita mendengar serta menghayati ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadilah Ustazah Asma Harun Hafizahullah Ta'ala yang bertajuk Hebatnya Amalan Istighfar. Dan majlis dengan segala hormatnya persilakan Al-Fadilah Ustazah Asma Harun untuk ceramah perdana beliau. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Segala pujian bagi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama ya, kita baca selawat yang paling sempurna ini yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Lalu kita sebagai umat mengikutinya, iaitu selawat yang sama kita baca di dalam At-Tahiyyat. Sama-sama kita bacakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima, dan selawat dan salam juga buat ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucap setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Masjid Darul Istiqamah. Darul ni boleh juga membawa maksud pusat ataupun tempat yang berhimpunnya orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini orang yang istiqamah sampailah husnul khatimah sehinggalah ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Di Kampung Luak, Masya Allah. Dan saya rasa sangat bertuah bila hari ini saya boleh dengar daripada MC yang saya hormati, yang sangat baik sekali penyampaian, pengendalian majlis kita pada malam ini, iaitu Tuan Rakesh. Tuan Rakesh ya? Mana tadi Tuan Rakesh? Ya, Tuan Rakesh. Subhanallah. Merupakan pengurusi majlis dan pengurusi masjid. Oh tidak. Pengurus. Minta maaf, dan pengurus Masjid Jami' Miri. Sudah azan ya? Ya, betul. Sekarang azan. Jadi kita beri laluan pada azan dulu ya. Silakan. InsyaAllah. Begini maksudnya teruskan. Bagi 5 minit azan. Ya. Ini datang tak? Teman-teman sudah tanya dah. Sebab semua orang datang. Mana teman kau? Teman kau ni umur 80 lebih. Nama yang baca doa dengan baca Quran tadi, Syira, nampak tak boleh ni penting supaya saya Ustazah ni alert. Nama MC pun tak ada tadi. Cuma tadi kasih orang tak ada. Ustazah tidak ada. Tak ada. Okey. Ya, tak apa. Ustazah nak tahu saya pun tak ada. Ya. Terima kasih. Sudah confirm balik siapa yang tak ada? Tak pernah satu je. Ustazah nak ni hadis berkenaan dengan lepas azan. Habis lepas azan. Dengan hadis lepas wuduk. Ustazah tak bawa info. Ni azan nak sudah dah ni. Ustazah nak doa hadis lepas azan dulu.
pusing-pusing sikit dia. Mana si Munirah? Pak Munirah ni duduk sana. Saya nak hadis lepas isi lepas azan. Sekarang telefon tu jangan biar mati-mati, nanti pusing. Dengar doa lepas azan, lepas tu hadis tu. Oh, sudah ya? Baru habis. Baru habis. Subhanallah. Sudah selesai azannya ya? Sama-sama kita membacakan doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, kita berhenti sejenak untuk memberi laluan kepada azan. Azan adalah satu syariat yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Disyariatkan untuk seruan azan apabila masuknya waktu solat. Dan ada banyak kisah di sebalik azan ni, ada kisah-kisahnya yang saya nak kongsikan kepada kita semua. Kami mau kasih tahu sama kita. Gitu. Ada ramai di kalangan kita yang tidak tahu bahawasanya doa selepas azan itu adalah doa yang sangat tinggi nilainya, doa yang sangat hebat fadilatnya. Bahkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita tahu fadilat doa selepas azan, kita tidak akan meninggalkannya lagi. Kerana kita tahu kita sangat memerlukannya pada saat tidak ada siapa yang boleh membantu dan menolong kita, iaitu di mahsyar kelak. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan. Tadi kita semua dengar walaupun sayup-sayup, tapi kita tahu itu azan. Lalu setelah selesai azan, muazzin mengalungkan azan, maka kita pun membaca doa seperti yang kita baca tadi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai akhir yang kita baca tadi. Nabi menyebutkan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi bersabda halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka luluslah baginya ataupun dijamin baginya ataupun maka pasti aku akan memberikan baginya syafaatku pada hari kiamat kelak. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sebagian ulama mengatakan bahawasanya hadis inilah hadis yang terkuat yang berkait dengan syafaat Nabi SAW. Yang mana kalau selawat itu berkait dengan rahmat Allah, namun yang berkait dengan syafaat Nabi SAW adalah doa selepas azan. Maka jika kita mahu diri kita dan seluruh ahli keluarga kita mendapat syafaat daripada Nabi, iaitu pertolongan Nabi, bantuan Nabi, yang kita panggil syafaatul kubra,
syafaat yang paling besar, sebesar-besar syafaat, sebesar-besar penolong bila berada di mahsyar kelak. Maka sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, ingatkan isteri, sudah baca belum doa selepas azan? Sebagai ibu pun selalu ingatkan anak-anak, sudah dengar belum azan tu sudah habis, sudah baca doa belum? Sebab keinginan kita kuat bila di mahsyar kelak, bukan kita saja, tapi seluruh ahli keluarga, seluruh ahli keluarga kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang azan. Lepas azan kita ambil wuduk, betul? Ramai juga yang tidak beramal, ataupun ambil wuduk sebelum azan, ataupun azan ambil wuduk terpulanglah. Ini di antara kita dengan syurga, antara kita dengan kubur, dengan alam barzah, ialah antara yang kita impikan, iaitu syurga Allah, rahmat Allah di mahsyar dan sebagainya. Sebenarnya ada di antara waktu-waktu yang berkaitan dengan solat. Azannya, wuduknya, kemudian solatnya, selepas solatnya. Siapa yang boleh jaga semua yang berkait dengan solat ini, maka insya-Allah kita semua, Allah akan masukkan kita, memilih kita, menjemput kita masuk ke syurga. Nabi SAW bersabda, barang siapa selepas wuduk lalu membacakan doa wuduk. Hafal ke tidak doa wuduk? Hafal si? Betul ya soalan tu? Si hafal? Hafal si? Doa selepas wuduk, ya hafal, tapi belum tentu kita mampu untuk beramal. Belum tentu kita beramal. Apa hadisnya? Nabi bersabda, barang siapa setelah wuduk lalu membaca doa wuduk. Macam mana doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Yang bermaksud, kalau kita nak faham maksud tu, kita syahadah dulu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah golongkanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan golongkanlah aku di kalangan orang-orang yang menyucikan diri. Waj'alni min ibadika salihin, dan golongkanlah aku di kalangan hamba-Mu yang saleh. Nabi sebut apa? Dibuka baginya 8 pintu syurga. 8 pintu syurga akan dibuka bagi orang yang beramal dengan doa selepas wuduk. Ini pun satu hal juga, kita tahu, kita pernah dengar, tetapi susah kita mau istiqamah, betul atau tidak? Sebab itu kena selalu datang masjid ini Masjid Darul Istiqamah. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dengar kita boleh istiqamah. Allahu Akbar. Selepas ini bila dah tahu, selalu isteri ingatkan suami, bang sudah baca doa wuduk belum? Ataupun tanya mau masuk syurga atau tidak. Kalau betul mau masuk syurga, kenapa tinggalkan doa selepas wuduk? Itu doanya 8 pintu syurga akan dibuka. Ingatkan anak-anak, sebab kita mahu masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Satu doa lagi, dan ini juga hadis yang sahih, ramai juga yang tinggalkannya, iaitu doa iftitah. Selepas kita angkat takbir Allahu Akbar, kita mahu cepat, sibuk sangat, paling sibuk dalam dunia, terus baca Al-Fatihah, itu pun qul huwallah memanjang. Qul huwallah inna a'taina yang paling pendek kan. Ya, kita sibuk nak cepat itu ini, kita malas nak baca doa iftitah. Sedangkan ada bacaan yang panjang, ada bacaan yang pendek. Ada 12 jenis bacaan doa iftitah. Kalau time kita sibuk, ataupun penat sangat, ataupun sakit, kita boleh pilih baca doa iftitah yang pendek. Pokoknya, bunganya, daunnya, jangan ditinggalkan doa iftitah. Kerana ia merujuk kepada hadis Nabi yang sahih, yang mana Nabi bersabda ketika itu Nabi sedang menjadi imam. Kemudian ada orang di belakang Nabi makmum membaca doa iftitah dengan terang, dengan kuat. Dia baca dengan apa? Nabi lepas selesai solat, Nabi bertanya, siapakah di kalangan kamu tadi yang membaca
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat itu. Dia baca setakat itu saja. Lalu Nabi tanya, siapa tadi yang baca? Dia diam, dia takut. Takut kena marah sebab dia baca kuat, semua orang dengar. Nabi tanya sampai berapa kali baru dia mengaku, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya ucapan kamu itu tadi, doa iftitah itu, maka terbuka bagimu pintu langit. Pintu langit terbuka baginya bila dia membaca doa iftitah. Sebab itu namanya iftitah, doa pembukaan. Pembukaan solat dan juga pembukaan pintu langit. Kalau kita boleh beramal dengan tiga ni ibu-ibu, subhanallah, muslimin muslimat, beramal dengan doa lepas azan dapat syafaat Nabi. Beramal dengan doa selepas wuduk, dibuka pintu syurga. Kemudian berdoa dengan doa iftitah pula, dibuka pintu langit. Segala permintaan permohonan kita dengan Allah akan dikabulkan. Jadi untuk bahagian dunia kita ada, untuk bahagian akhirat kita ada, bahagian di mahsyar pun kita ada. Semuanya di antara azan, wuduk dan juga salat. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah sedikit mukadimah daripada saya. Saya nak ucap terima kasih ya kepada pihak Masjid Darul Istiqamah. Terima kasih yang amat mulia Tuan Rosidi bin Masli, iaitu Hakim Syari'i Mahkamah Tinggi Syariah Sarawak. Ada ya Tuan Hakim? Ya, minta maaf. Tuan Hakim Syariah Mahkamah Rendah. Ya, Mahkamah Rendah. Subhanallah. Tuan Hakim ada? Oh, Masya Allah. Oh, sudah segan saya ni bila tahu Tuan Hakim ni. Jika saya ada salah, sila diadili dengan seadil-adilnya. Masya Allah. Segan betul ni. Orang alim, ramai orang alim ni, orang saleh ni. Sini pun ramai orang alim ni. Subhanallah, saya datang bukan mau mengajar-ngajar, sekadar mau berkongsi, menyampaikan ilmu sebagai satu amanah daripada jemputan ini. Seterusnya yang berbahagia Puan Raihan binti Haji Yusuf. Seterusnya yang berusaha Puan Siti Rohani binti Yusuf. Yang berbahagia Tuan Haji Syekh Naimuddin bin Syekh Aminullah, pengurusi masjid. Yang berbahagia Tuan Haji Jamalul Alam bin Haji Shani, pengurusi Masjid At-Taqwa Miri. Yang berusaha Cik Nur Syah Mina binti Abdul Kani. Yang berusaha KK Tuan Haji Yusri bin Haji Zainuddin Zainul Zaman. Seterusnya Jawatan Kuasa Hikmah. Kita kerjasama ni dengan Hikmah Cawangan Miri Tahniah ya. Dan semua ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Darul Istiqamah Kampung Luak Miri. Semualah yang berusaha di sebalik tabir, yang berusaha untuk hadir daripada dekat dan jauh. Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, kakak-kakak, adik-adik, subhanallah. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa bila duduk ni, nampak tak saya? Nampak aja kan? Jadi tak apalah duduk ya. Kalau berdiri semangat juga ni, saya try berdiri. Lain kan berdiri. Tapi tak apalah saya duduk ya. Okey, Masya Allah. Bukan apa, kalau saya berdiri semua kamera ni nak kena dibetulkan balik apa semua, Masya Allah. Minta maaf saya tak sebutkan semua nama. Ramai lagi ni. Tadi anak kita membacakan Al-Quran dan doa yang begitu indah. Dan saya rasa kagum dengan kerajaan negeri Sarawak, kerana rupanya mewajibkan bacaan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi setiap kali ada majlis Jabatan Agama Islam. Macam dia keluarkan satu sekular lah. Kan keluarkan satu arahan lah yang bertulis supaya beramal dengan 10 ayat yang terawal. Subhanallah. Masya Allah. Yang berbahagia, yang kita muliakan, yang kita hormati, Datuk Temenggung, Datuk Haji Abdul Rahman bin Aban Fazil. Barakallah Datuk. Ya, ini dikira sebagai ketua agama di Miri Sarawak. Masya Allah, Allahu Akbar.
iaitu naib yang dipertuahi Kemas Sarawak merangkap pengerusi Kemas Cawangan Miri. Masya Allah. Tadi ya Datuk Temenggung, saya ada dengar cerita daripada yang berbahagia Puan Raihan, ya cari-cari nama ni, yang berbahagia Puan Raihan binti Haji Yusof. Bukan kisah yang saya boleh pelajari daripada Datuk Temenggung sendiri, daripada kehidupan yang begitu mencabar dan sebagainya, tapi Datuk seorang yang begitu tenang dan kuat, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Datuk akan bersatu kembali bersama seluruh ahli keluarga Datuk di syurga yang abadi, tanpa dihisap, tanpa diazab. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, Barakallah. Sekarang kita terus mau masuk ke dalam tajuk yang diberikan amanah untuk saya kupas, iaitu tajuk yang berkaitan dengan istighfar. Tajuk kita ialah amalan keajaiban ataupun fadilat kelebihan amalan istighfar. Bila sebut istighfar, kita pun sama-sama istighfar. Boleh ya kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kami mohon ampun daripadamu ya Allah yang maha mulia, yang maha agung, dan kami memohon taubat kepadamu ya Allah. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, di antara nikmat yang terbesar dalam hidup kita, nikmat yang paling kita harapkan daripada Allah, iaitu apabila kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebesar-besar nikmat. Itulah yang kita paling harap, kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Antara sebab kita masih hidup lagi pada hari ini kerana Allah berikan kita kesempatan untuk mohon taubat. Itulah yang dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Apabila Imam Al-Ghazali ditanya, bukan minta awak duduk menyandar sebab tersekat sana, Masya Allah. Bila Imam Al-Ghazali ditanya, kenapa kamu masih hidup? Apakah tujuan utama ataupun apa niat kamu wahai Imam bila kamu dihidupkan lagi sehari demi sehari? Dia jawab, sesungguhnya setiap hari yang baru untukku adalah setiap hari untuk aku memohon taubat kepada Allah. Sebab apa Allah hidupkan kita lagi hari ini? Supaya Allah nak beri kita peluang untuk mohon ampun, mohon taubat dengannya. Dan inilah orang yang paling beruntung, orang yang bertuah, sekiranya diampunkan Allah dosa-dosanya. Dan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, apabila Allah mengampuni hambanya, dia seolah-olahnya tidak melakukan dosa tersebut. Maksudnya dipadam terus, seolahnya dia tidak melakukan dosa tersebut, dia akan dipadam terus. Tapi kalau kita buat salah dengan manusia, manusia cakap maaf, dia maafkan kita, tapi dia tidak memadam dalam memorinya, dia tidak memadam dalam ingatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya Ghaffar, yang maha pengampun, ya Afu, yang maha pemaaf, ya Tawwab, yang maha menerima taubat. Apabila Allah menerima permohonan ampun dan permohonan taubat kita, Allah memadam dosa kita ibarat kita tidak pernah melakukannya. Bismillah.
Allahu Akbar. Maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, kita ada terlalu banyak dosa. Bermula daripada balik, dosa kita dengan Allah tidak terkira. Dosa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkira. Apa dosa kita dengan Rasulullah? Kita mendustakan ajaran Nabi. Kita tidak mentaati Nabi. Kita tidak meninggalkan larangan Nabi. Kita bukan jadi umat yang membanggakan Nabi, tetapi kita menjadi umat kadang-kadang yang menjatuhkan air muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi kita saling benci membenci. Kita saling jatuh menjatuh. Kita saling hina menghina. Kita saling umpat mengumpat. Kita saling mengadu domba. Akhirnya umat Islam tidak perlu untuk goyah ataupun untuk jadi rapuh ataupun jadi lemah kerana di luar, kerana bukan Islam ataupun kerana musuh-musuh Islam, tetapi kerana di kalangan umat Islam sendiri yang tidak mahu mengutamakan perpaduan kesatuan dan kekuatan ummah. Sebab itu saya sebutkan, kita kadang-kadang bukan membanggakan Rasulullah, tetapi orang bukan Islam pula melihat kita teruknya orang Islam ni. Bila tengok pergaduhan di media sosial, teruknya orang Islam ini. Mereka saling memaki hamun. Mereka saling menghina dan menjatuhkan sesama mereka. Bahkan mereka lihat teruknya tahap kita itu melebihi daripada orang luar, orang bukan Islam yang menghina kita. Jadi banyak sangat dosa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjaga agama ini, kemuliaan dan juga keindahan Islam ini dengan nyawanya, dengan seluruh dirinya dan anggota keluarganya. Tetapi kita mencemarkan nama suci, nama keindahan Islam ini. Allahu Akbar. Kita banyak dosa dengan ibu ayah kita. Saat kita kecil, ibu ayah kita lah yang sabar. Sabar sungguh tunggu sampai kita boleh berjalan, sampai boleh berlari. Mereka tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah gertak-gertak suruh laju-laju, tidak. Ibu kita dengan bahagia gembira melatih kita daripada kaki kita tidak boleh berdiri sampai boleh berdiri. Sampai boleh berjalan, sampai boleh berlari, sehingga kita semakin jauh meninggalkan ibu ayah kita. Jarang-jarang mahu balik. Daripada kita tidak pandai bercakap sampai ibu ayah kita kenalkan huruf yang pertama, sampai perkataan pertama, sampai lancar berkata-kata. Akhirnya kita lancar juga menjawab perkataan ataupun perbualan ibu ayah kita, menyakiti mereka. Begitulah halnya tubuh badan kita yang lemah makin kuat. Akhirnya kita tidak mahu melayani kerana ibu ayah kita. Kita banyak dosa dengan ibu ayah. Saya pernah berhenti dekat satu RNR. Kan dekat Semenanjung banyak RNR kan. Banyak tol sebenarnya, sebab itu banyak RNR. Bila saya berhenti ke RNR tu, tunggu giliran masuk tandas, saya tengok ada seorang anak, sebab kita tahulah dia anak, dia panggil mak dia yang dalam tandas. Dia marah-marah. Mak, cepatlah sikit, dah lambat ni. Mak ni dalam tandas ni. Ya, sekejap. Kita dengar suara orang tua ni. Cepatlah mak, dah lama sangat dah tunggu ni. Buat apa lama-lama dekat dalam tu? Digertaknya ibu dia. Saya ni yang dengar ni, ya Allah. Rasa mahu menangis, tapi nak ditegur tak reti, tak sampai hati, tak tahu macam mana nak tegur, tapi rasa marah. Rasa mahu cakap saja, sabarlah dengan ibu kamu yang lambat, dia sudah tua. Dia sudah hilang upaya sebahagian, sebagaimana kamu masih kecil dulu, kamu tak ada upaya. Ibu kamu bukan tunggu kamu, tetapi basuhkan untuk kamu. Allahu Akbar. Ramai mana anak-anak hari ini tidak mahu bawa ibu ayah pergi berjalan sebab rasa menyusahkan. Ibu ayah ni jalan perlahan, itu tak boleh, ini tak boleh. Rasa tersekat, tidak lancar perjalanan kalau bawa orang tua dan sebagainya. Tapi kalau dulu masa kita kecil, kita tidak jadi beban pada ibu ayah walaupun tidak boleh berjalan, bukannya berjalan perlahan. Tetapi didukungnya kita 1 jam, 2 jam, 3 jam didukungnya. Badan, pinggang semua sakit. Kita banyak dosa dengan ibu ayah kita yang masih ada ataupun yang telah pergi. Bila kita menganjak dewasa, kita mula masuk sekolah, kita mengumpat pula cikgu-cikgu. Ngumpat kawan-kawan, ejek, rendahkan kawan-kawan.
Masuk sekolah menengah lagi pandai mengumpat cikgu-cikgu, ngumpat ustaz-ustazah, ngumpat kawan-kawan sebelah kelas. Ejek-ejek orang ada kekurangan. Masuk universiti pun sama juga perangainya. Bila bekerja lagilah banyak modal mau cakap pasal lalu orang. Ada jiran tetangga, selepas kahwin kita ada banyak dosa pula dengan suami. Suami dengan isteri. Bila ada anak, dosa dengan anak pula. Kita tak jalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Pokoknya, kesimpulannya, kita ini semuanya berdosa dan banyak dosa. Sebab itu dalam beristighfar kepada Allah kita dituntut dua perkara. Al-khawf war-raja. Al-khawf war-raja. Rasa takut Allah tidak mengampunkan kita. Rasa takut taubat kita tidak diterima Allah. War-raja, iaitu rasa harap Allah ampunkan kita. Mengharap supaya Allah menerima taubat kita. Masya Allah. Di antara orang yang tertipu, para ulama kata, iaitu orang yang yakin. Dia rasa senang hati. Dia overconfident bahawa Allah mengampuni segala dosanya. Dia mau ampun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sekian-sekian. Amin. Alhamdulillah, tidak ada dosa lagi aku sekarang ini. Dia terlalu yakin. Sebab dalam mohon taubat, mohon istighfar, kena ada dua selalu perasaan ini. Ar-raja, mengharap, al-khawf, rasa takut. Barulah menyebabkan kita sentiasa mahu memohon taubat dengan Allah tanpa henti. Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, berapa kali sehari Rasulullah mohon taubat dengan Allah? Berapa kali Rasulullah istighfar kepada Allah? Pernah satu ketika para sahabat berkata, aku mendengar Rasulullah mengucapkan, astaghfirullah wa atubu ilaih innahu kana tawwaba. Rasulullah baca berapa kali? 100 kali. Rasulullah sudah dijamin syurga dan Rasulullah maksum tidak ada dosa. Kenapa Rasulullah tetap memohon ampun dan memohon taubat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita hari ini berapa kali kita ucap permohonan istighfar macam Nabi tadi? Berapa kali? Tidak ada ustazah. Tak ada baca ustazah. Yang ada astaghfirullah yang paling pendek. Berapa kali astaghfirullah? Sebab itu ulama ada bincang, nanti kita kupas sikit. Apa hukumnya istighfar pada lidah saja? Bukan pada hati. Hanya pada lidah saja. Hati tidak hadir pun. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sambil ngantuk istighfar. Ataupun sambil marah, anak pecahkan pinggan, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sambil marah-marah istighfar. Oh, ini istighfar dalam keadaan lalai ni. Tengok maksiat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi tetap tengok juga. Tengok cerita dalam TV benda yang maksiat, tapi mau tengok juga. Lidah cakap istighfar tapi tidak meninggalkan perbuatan yang harus ditinggalkan itu. Perbuatan maksiat tak ditinggalkan, istighfar saja pada lidah. Nanti kita kupas sikit apa hukumnya istighfar hanya pada lidah, bukan pada hati. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita pernah dengar kisah Nabi Yunus alaihi salam. Itu adalah satu bentuk permohonan ampun kepada Allah, walaupun tidak ada perkataan istighfar di dalamnya. Apa dia? Zikir ataupun doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ada beberapa kisah yang istimewa dengan zikir ni. Sebenarnya banyak kisah yang melibatkan mu'allaf. Hebat zikir ini. Jika kita melihat kepada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi Yunus, ini sabda Nabi SAW. Doa Nabi Yunus ketika baginda berdoa di dalam perut ikan paus ataupun ikan nun. Mudah kita nak faham ikan paus biru sebab ikan tu besar kan. Tapi yang disebut adalah ikan nun.
Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan engkau, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Nabi sebut, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Yang bermaksud, maka sesungguhnya tidak ada seorang muslim itu apabila berdoa dengannya untuk sesuatu perkara ataupun untuk sesuatu masalah, melainkan Allah akan mustajabkan doa baginya. Subhanallah. Apa dia Nabi sebut? Sama-sama kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Muslimin muslimat, Nabi sebut apa? Siapa yang berdoa dengan zikir ini, maka pasti Allah akan mustajabkan doanya. Pasti Allah beri jalan keluar di setiap kesulitannya, ibu-ibu sekalian. Nak dengar ke cerita? Cerita pertama, kisah pertama ini saya dengar daripada orangnya. Kisahnya, tapi bukan orang yang berkenaan direct, tetapi kawannya, kawan kepada orangnya. Begitulah. Sahabat saya ni cerita, kenalan ni cerita. Dikata ustazah, ada satu cerita menarik dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini salah satu doa ataupun cara kita memohon ampun, istighfar kepada Allah. Lelaki ini kerjanya sebelum masuk Islam melakukan macam-macam jenayah. Termasuklah dia mengambil nyawa orang. Dia bukan malaikat sakaratul maut, tetapi dia pembunuh upahan. Dia ambil upah membunuh orang. Menakutkan kan? Apa yang berlaku? Dia tak dapat tidur sudah sekian lama. Seolahnya roh-roh itu mengganggunya. Dia tak dapat tidur dalam tempoh yang lama. Makan ubat, pergi jumpa doktor, makan ubat tidur, semua dia tak boleh tidur. Lalu satu hari dia bertanya kepada seorang wanita yang dia kenal, wanita Islam, ada tak apa-apa doa ke, amalan ke, jampi-jampi ke yang boleh dia baca? Sebab dia ada masalah, tidak boleh tidur berbulan-bulan ke bertahun lamanya. Tapi dia tetap melakukan pekerjaannya itu. Lalu wanita ini mengajarkannya zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walaupun dia bukan Islam lagi, dia tidak tahu pun bacaan itu tentang apa, tapi wanita itu tulis, mungkin dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa yang mudah dia nak baca. Lalu dia baca. Setelah dia amalkan, dia baca, dia dapat tidur dengan lena. Tak lama dia jumpa balik wanita tersebut. Dia tanya, apa yang kamu beri kepada saya tu? Kenapa? Ia sangat berkesan. Aku makin tenang dan aku boleh tidur. Lalu wanita ini pun ceritakanlah zikir ini ada kaitan dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam dan apa maksudnya sekian-sekian. Lalu akhirnya lelaki ini memeluk Islam dan bernikah dengan wanita tersebut. Masya Allah, ini kisah benar. Kisah yang kedua, seorang mu'alaf yang kami santuni di Negeri Sembilan. Satu hari saya pergi ziarah ke rumahnya. Lalu dia bercerita, anaknya sakit, istimewa. Anaknya daripada baby sakit jantung, begitulah sakit yang berat. Dia kata, ustazah, ada satu malam, tengah malam, anak dia datang sakit, tidak sedar, sudah berbuih mulut, macam-macam, anaknya sakit macam-macam. Dia kata ketika itu dia tak tahu nak buat apa. Dia hanya tahu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila dia masuk Islam, dia disisihkan keluarga, dibuang keluarga. Kemudian mereka suami isteri orang susah, memang hidupnya sangat susah. Kemudian dia kata dia ulang-ulang zikir tersebut. Tak tahulah bagaimana, walaupun sudah lewat malam, jiran rumah sebelah bagi salam.
Soalannya tak tahu bagaimana dia rumah sebelah tu, seolah-olahnya sebab dia nak telefon orang tengah malam apa dia, semua serba salah. Dia kata tiba-tiba jiran itu datang lalu terus dibawa anaknya ke hospital. Dan ada lagi kisah-kisah yang pelik dan ajaib dengan kaitan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada mualaf itu dalam keadaan lapar, nak minta dengan jiran sudah malu, dia baca je zikir ini. Baca. Pada waktu yang tak disangka-sangka ada orang bagi salam, lalu dia buka, ada jiran yang jauh bagi makanan. Sebab itu saya banyak dengar cerita pada mu'alaf, sebab kami NGO Sahabat Amal Care ramai mu'alaf juga di bawah kami. Dan banyak kisah dan mereka memang belajar zikir ini apabila mereka, antara ilmu yang mereka dapat sebaik masuk Islam, diajarkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita tahu maksudnya apa? La ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Subhanaka, ini maha sucimu ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim. Dulu masa saya belum faham sekolah menengah apa semua, saya rasa macam tak sukanya, kenapa nak sebut saya orang zalim? Kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Ini masa tak faham, saya cakap, kenapa nak kata kita orang zalim? Kita zalim siapa? Tak sukalah kata kita orang zalim. Tetapi bila kita faham tentang maksud inni kuntu minaz zalimin, ya Allah sesungguhnya aku di kalangan orang yang menzalimi diriku. Apa maksudnya? Kita menzalimi diri kita dengan dosa-dosa kita, dengan kelalaian kita, dengan kesilapan yang kita ulang-ulang selalu. Kalaulah saya sekarang ini contohnya ini bekas besi ni, saya ketuk kepala saya, apa yang puan-puan tengok? Saya sedang menzalimi diri saya, betul kan? Ketuk sampai berdarah-darah. Ustazah, jangan zalimi diri Ustazah. Tetapi bila kita buat dosa maksiat, kita ngumpat orang sana sini, kita sebenarnya jauh lebih menzalimi diri kita berbanding kita ketuk sampai berdarah tadi. Sebab yang kita zalimi diri kita dengan dosa maksiat itu sesuatu yang lebih dahsyat yang akan kita kena di akhirat kelak. Azab api neraka, azab pada mahsyar, azab kubur yang lebih dahsyat daripada kita pukul di dunia kepala kita ni. Kesan daripada dosa-dosa kita. Bahkan sebelum masuk azab kubur lagi, dikubur lagi, orang yang selalu ahli fasik, al-fasiqun, orang yang selalu bergelumang dosa maksiat ini, sebenarnya dia sudah pun terazab, rasa azab hidup di dunia. Tidak tenang, tidak bahagia, serba tak kena dan sebagainya. Itulah jawapannya kenapa kita sangat perlukan istighfar. Boleh tak sepanjang kita kuliah ini, katanya sampai jam 12 ya? Boleh ya? Sampai jam 12. Ya, ambil nama ya, yang cakap boleh itu ambil nama. Pastikan mereka duduk di sini sampai jam 12. Saya jam 9 mau bangunlah. Sekarang pukul berapa ni? 8.24. Kita sampai jam berapa? 8.45. Ya, boleh Datuk. Jam 9, setengah jam lagi boleh ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, jadi sekarang sepanjang kita kuliah ni, kita sambil-sambil tu istighfar lah. Jangan kuat-kuat untuk diri sendiri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah. Kalau rasa segan dengan lidah, istighfar dengan hati. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan kosong-kosong saja. Tengok, dengar, rasa insaf. Kita terus amal. Sambil-sambil dengar tu, astaghfirullah, astaghfirullah, hati kita. Masya Allah. Sekarang, saya sebut tadi di awal, kita mahu mengupas sedikit, adakah berguna istighfar jika terus berbuat dosa? Ataupun adakah berguna istighfar kita sekiranya kita hanya istighfar dengan lidah sahaja? Subhanallah. Okey. Adakah bermanfaat istighfar kita jika terus berbuat dosa? Para ahli suluk berbeza pendapat dalam hal ini.
Di antara mereka ada yang berpendapat istighfar itu akan bermanfaat baginya secara mutlak, meskipun dia tidak mempunyai nekat untuk bertaubat. Ada orang dia masih dalam maksiat. Contoh, saya bagi contoh saja ya. Seorang wanita belum mahu tutup aurat, tapi dia rajin istighfar. Tapi hati dia belum mahu tutup aurat, belum mahu pakai tudung, tapi dia rajin istighfar. Dia kuat istighfar, tapi dia tidak nekat pun untuk tinggalkan maksiat yang dilakukan tersebut. Maka sebagian ulama kata istighfarnya akan bermanfaat baginya secara mutlak. Masih bermanfaat, dia tetap dicatat baginya pahala beristighfar, meskipun dia tidak mempunyai nekat untuk bertaubat. Di antara mereka ada juga yang berkata istighfarnya tersebut tidak bermanfaat sama sekali hingga dia benar-benar bertaubat, dan pihak yang lain memperincikan ketentuan dan syarat-syarat masing-masing. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ada pendapat yang ketiga, dia kata ada syarat-syaratnya. Kerana istighfar yang hanya diucapkan dengan lidah sahaja bermanfaat bagi orang yang beristighfar itu jika diiringi dengan kesungguhan, kekhusyukan dalam berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh, dan merasakan keperluan yang amat besar akan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta kepada Allah sebagai seorang hamba yang fakir, meminta kepada tuannya yang kaya. Subhanallah. Jadi kita sebenarnya mengambil kedua-dualah dalam keadaan yang berbeza. Istighfar itu lebih baik daripada orang yang tidak istighfar. Betul atau tidak? Orang beristighfar itu lebih baik daripada orang yang tidak beristighfar, walaupun dia masih kekal dalam maksiat, walaupun dia masih melakukan dosa. Namun jika ia merasakan istighfar itulah penyelamat dia, membuatkan dia rasa dia tak perlu berubah, kerana dia dah banyak istighfar, dia 1 hari 1,000, dia kata tak apa, buat dosa siang malam istighfar. Ini adalah golongan yang tercela, kerana ia sedang menipu dirinya sendiri. Sebab kita tahu antara syarat istighfar mohon taubat diterima adalah ada beberapa syarat yang digariskan oleh alim ulama. Pertama, dia meninggalkan dosa maksiat tersebut. Kedua, dia nekat tidak mahu mengulanginya lagi. Itulah 2 syarat, minta maaf. Ya, adalah beberapa syarat, tapi itu 2 syarat utama. Dia terus meninggalkan dan dia nekat tidak mengulanginya lagi, insya-Allah. Maka insya-Allah istighfar dan mohon taubatnya diterima. Kita lihat apa yang Imam Al-Ghazali sebut. Imam Al-Ghazali berkata, menurutku istighfar dengan lidah juga merupakan suatu kebaikan. Kerana gerakan lidah beristighfar lebih baik daripada ia melakukan ghibah atau berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ia juga lebih penting daripada sekadar diam. Kepentingan itu akan nampak jika dibandingkan dengan diam itu. Namun ia akan nampak kurang nilainya jika dibandingkan dengan amalan istighfar dengan hati. Oleh kerana itu ada orang yang berkata kepada syekhnya Abu Usman Al-Maghribi seperti berikut: lidahku sibuk berzikir dan membaca Al-Quran, namun hatiku lalai. Mendengar hal itu, Abu Usman menjawab, bersyukurlah kepada Allah kerana dia menggerakkan salah satu anggota badanmu untuk melakukan kebaikan. Teruskanlah lidahmu untuk berzikir, jangan gunakan untuk keburukan ataupun berkata yang tidak berguna. Subhanallah. Muslimat sekalian, jadinya Imam Al-Ghazali sebut sebenarnya zikir istighfar walaupun tanpa hati yang khusyuk itu lebih baik daripada lidah itu digunakan untuk mengumpat ataupun lidah itu diam tak buat apa-apa. Maka istighfar itu lebih baik walaupun hatinya masih dalam keadaan lalai daripada istighfar. Masya Allah. Bahkan gurunya menyebutkan apa? Bersyukurlah kerana Allah telah menggerakkan salah satu anggota daripada badanmu, iaitu lidahmu, dengan kamu beristighfar daripada kamu diam. Pernah tak kita bawa kereta, kita niat nak zikir, lepas tu mula-mula kita zikir dulu astagfirullah, astagfirullah, lama-lama diam. Betul kan? Masa masak ke, lipat kain ke. Maksudnya bukan senangnya lidah kita ini mahu zikrullah, bukan senang. Saya pernah ada seorang guru, orang alim ni,
bukan daripada Malaysia, Indonesia ataupun daripada Thailand. Saya ingat dah. Dia baba. Kalau Thailand ni orang panggil baba. Baba ke baba? Baba macam tu lah. Orang alim, orang soleh, guru di pondok di Thailand. Saya saja tanya orang yang mengiringi dia. Tuan guru ni dia datang ke Malaysia, dia mengajarkan ilmu sekian-sekian. Kemudian adalah petugas yang selalu mengiringi, yang teman dia yang sepanjang dia berada di Malaysia, dia akan menemani, menguruskanlah. Lepas tu saya tanya, bagaimana ya? Bagaimana dengan tuan guru ni? Kan kamu selalu mendamping dia dalam kereta, sampai ke bilik, sampai sekian-sekian. Lepas tu orang ni cerita, dia kata, Ustazah, sepanjang saya mengiringi dia, sampailah saya juga teman di dalam bilik, sebab dia tak suka tidur seorang di dalam bilik hotel. Sampai saya juga teman, seolah-olahnya saya tidak pernah melihat lidahnya diam, melainkan zikrullah. Dan bila dia berbual dengan orang, saya perhatikan dia hanya akan berhenti zikrullah bila dia bercakap. Dia menjawab perbualan orang. Tapi bila dia dengar orang itu berbual, lidahnya nampak bergerak dengan zikir. Bahkan kadang-kadang saya tengok sambil dia tidur pun dia masih lidahnya bergerak-gerak berzikir. Oh, ini sangat susah ibu-ibu nak jadi ahli zikir. Melainkan ada keinginan dan latihan yang kuat. Selalu dilatih sampai lidah banyak zikrullah. Kita ni banyak mengeluh, kita banyak mengadu, kita banyak bercakap, tak pernah penat bercakap. Subhanallah. Orang yang banyak zikrullah, banyak istighfar, lidahnya berat dan pahit untuk melakukan maksiat. Berat dan pahit bila bercakap tentang keburukan orang. Allahu Akbar. Dan lidahnya sangat tajam dan mustajab doanya. Orang kata lidah masing, sebut je jadi, minta je kabul. Subhanallah. Di sini saya mahu berkongsi satu doa supaya kita menjadi ahli zikir. Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada, saya tak ingat ni, Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal ke? Mana dek? Munirah mana? Sepatutnya Munirah ada dekat. Ada seorang tim kita ni. Muaz bin Jabal ke Tuan Hakim? Saya tak ingat. Ke Zaid bin Harisah? Tak silap saya Muaz bin Jabal. Nanti cek ya. Kita baca sama-sama doa ni. Dan doa ini Rasulullah SAW ajarkan ketika itu dengan sahabat Nabi yang kecil. Sahabat Nabi ni masih kanak-kanak. Ketika itu sama-sama naik kenderaan. Itulah sikap dan akhlak Nabi. Di mana-mana saja Nabi suka sampaikan nasihat, sampaikan ilmu. Atas kenderaan ke, waktu mau makan ke, dalam perjalanan ke, Masya Allah. Jadi Nabi pun berkata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muaz. Subhanallah. Betul Muaz bin Jabal? Ya, kepada Muaz bin Jabal. Nabi sangat bijak. Bila Nabi nak sampaikan suatu ilmu dan Nabi nak tarik perhatian, Nabi akan mula dengan mukadimah yang sangat indah. Nabi mula dengan apa? Wahai Muaz, aku sangat mencintaimu. Inni uhibbu. Sesungguhnya aku sangat mencintaimu, menyayangimu wahai Muaz. Kami. Kami tu kita kan? Saya, kami, maksudnya kita semua. Kalau mau beri nasihat ataupun mau pujuk, mau sampaikan sesuatu mesej penting pada suami, kita mula dengan puji dulu. Bang, saya sayang awak. Awak suami yang terbaik di dalam dunia ini. Di seluruh Sarawak, awaklah sebaik-baik suami. Saya bertuah, dilahirkan dan akhirnya membesar, akhirnya menjadi isteri kamu. Oh, apa-apa sajalah bentuk menyatakan perasaan kan. Ataupun kita nak cakap dengan anak, Umi sayang, Ibu sayang,
Sebab kata-kata begitu dia membuka pintu hati. Dia macam buka kunci pintu, pintu pun terbuka, kita boleh masuk. Jadi sebelum beri nasihat, Nabi pandai buka dulu pintu hati. Bila cakap, semoga terus dapat pegang dan amal. Nabi mulakan dengan, wahai Muaz, sesungguhnya saya sangat menyayangimu, wahai Muaz. Untung Muaz kan? Lalu Nabi pun sampaikan pesan, setiap kali kamu hujung solat. Hadis ini ada dua mafhum lah. Ada yang kata ketika sujud, ada yang kata ketika sebelum bagi salam, ada juga yang kata baca setiap kali selepas solat. Jadi boleh baca je bila waktu. Waktu sujud akhir boleh baca, selepas salam, selepas solat pun boleh, ataupun sebelum salam, selepas innaka hamidum majid pun boleh. Apa doanya? Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya apa? Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, tolonglah saya ya Allah, ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, dalam mengingatimu, wa ala syukrika, dalam bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatika, dalam memperindah dan memperelokkan ibadahku. Ibu-ibu kalau tak boleh nak hafal dalam bahasa dalam bahasa Arab tak apa. Kan tunggu hafal tak amal-amal. Makcik sudah dengar doa tu, sudah 2 tahun tak boleh hafal lagi, jadi belum amal. Amal dulu dalam bahasa Melayu. 3 patah saja. Ya Allah, bantulah saya ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Dalam berzikir kepadamu, tolonglah aku ya Allah supaya aku menjadi orang yang selalu berzikir. Dan tolonglah aku ya Allah supaya aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Dan tolonglah aku ya Allah supaya aku memperelokkan ibadah aku. Itulah yang Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, sebaik selepas solat ataupun di hujung solat, jangan kamu tinggalkan doa ini wahai Muaz. Soalnya Nabi juga berpesan begitu, wahai umatku, jangan kamu tinggalkan doa ini selepas solat. Subhanallah. Kalau saya cakap dekat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu muslimat, tolong, nak minta tolong, saya nak minta satu pertolongan boleh? Boleh tak? Tahu tak apa dia? Saya nak minta tolong supaya ingatkan saya, tolong ingatkan saya supaya saya ingat. Tolong ingatkan saya. Ya, tolong ingatkan saya supaya saya ingat ibu-ibu sekalian. Masa kalau jumpa saya tu, Ustazah ingat saya ya. Ustazah ingat saya ya. Soalannya begitulah. Kita minta tolong dengan Allah supaya kita ingat Allah. Ibaratnya begitu. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku ingat kepadamu. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu supaya aku dapat mengingatimu. Kerana kita tidak akan mampu untuk ingat Allah tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan mampu untuk istighfar tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan kuat untuk bertaubat tanpa pertolongan Allah. Allah yang tolong kita. Sebab itu ada di kalangan kita ni, bila dengar tentang istighfar ni, ada yang tak rasa banyak dosa. Relax saja. Rasa okey je. Rasa tak ada dosa. Sekarang tak ada buat dosa apa-apa. Kalau kita nak ingat-ingat balik, ingat tak dosa minggu lepas kita buat apa? Tak ada buat apa-apa. Minggu lepas ibadah saja. Tak ada cakap pasal orang, tak ada dengan suami okey, tak ada dosa. Sebenarnya setiap hari kita tidak lepas daripada melakukan dosa. Seterusnya, saya sebutkan amalan-amalan yang Allah akan ampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Saya biasa kongsi amalan-amalan yang mudah-mudah, cuma kita selama ini mungkin tidak sedar tentang fadilatnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa selepas solat fardu lalu dia membaca
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dia menyudahkan mencukupkan 100 kali dengan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Nabi kata, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Segala dosanya akan diampunkan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kenapa Nabi beri gambaran sebanyak buih di lautan? Kerana laut tidak pernah berhenti berbuih sebagaimana kita tidak pernah berhenti membuat dosa. Dan buih di lautan begitu banyak, kita tidak boleh nak memadamkannya, melainkan Allah lah yang menghentikannya. Begitulah kita akan sentiasa melakukan dosa sehinggalah Allah menghentikan umur kita. Sampai mati baru berhenti buat dosa. Sebab dalam kubur tak nak buat apa-apa dah. Tapi selagi hidup, selagi itu kita ada melakukan dosa. Begitulah ibaratnya. Tapi Allah akan ampunkan segala dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Sebab itu kita syukur. Antara amalan kan di masjid-masjid, di surau-surau lepas solat, imam pun akan memimpin baca zikir ini. Sebab kalau tidak begitu, mungkin kita tidak beramal. Tengok je kalau kat rumah semayang seorang-seorang, baca tak? Alhamdulillah yang baca. Tapi ramainya lepas semayang, bagi salam, terus buka kain telekong, gulung-gulung je, lepas tu sambung kerja. Ataupun sambung balik tengok drama yang terhenti sebab dia semayang tu. Ya. Sedangkan sangat besar fadilatnya. Selepas ini jangan tinggalkan. Nabi sebut setiap kali lepas solat fardu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan baca satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh je nak sambung yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampunkan segala dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Ini antara zikir-zikir yang melibatkan istighfar, iaitu mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu amalan yang kita jangan tinggal lepas solat, apa dia? Baca ayatul kursi. Kita mau cepat macam mana pun, sambil lipat sejadah, sambil sangkut telekung, baca ayat kursi. Sebab Nabi bersabda, barang siapa setelah solat fardu lalu membaca ayatul kursi, tidak ada yang akan menghalang dirinya dan syurga melainkan kematian. Dia belum masuk syurga sebab dia masih hidup je. Kalau dia mati, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ada yang akan menghalang antara dirinya dan syurga melainkan kematian. Tetapi kita timbul persoalan, kan masuk kubur dulu, mana boleh masuk syurga terus? Kubur itulah yang akan dihias oleh Allah, ibarat seperti taman-taman syurga. Subhanallah. Dan kita nak masuk penutup dah ni. Saya berdirilah pula ya. Okey, boleh nampak sikit mana yang ngantuk tu? Tak ada yang ngantuk. Semua segar lagi. Ada tangan kanan semua? Alhamdulillah. Angkat tinggi-tinggi tangan kanan. Okey, letak atas bahu orang sebelah. Diurut. Minta diurut. Urut bahu orang sebelah kanan. Ya, makasih Datuk. Tengok Datuk pun urut. Baguslah Datuk. Datuk Temenggung pun urut. Urut bahu orang sebelah. Sambil cakap, janganlah tidur. Kenapa kamu ngantuk? Banyak dosa sih. Ya, tanda-tanda banyak dosa ngantuk dalam majlis ilmu sih. Tidak, itu gurau saja. Urut lagi, urut orang sebelah. Siapa suruh berhenti ni? Urut kiri dan kanan. Ya, sekarang urut. Okey, sekarang tepuk, tumbuk. Sampai pinggang dia kita tumbuk. Cuma jangan kira saja berapa lapis. Oh, ada 3 lapis pinggang kamu ya. Jangan. Okey, tumbuk sampai bawah, kiri kanan. Okey, last kita tangan ni kan, kita buat lengkung sikit, kita tepuk sambil zikir Allah ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam, ya Allah yang maha menyembuhkan. Tepuk lagi.
keluarkanlah segala penyakit daripada tubuh badan saudaraku ini ya Allah. Ya salam, ya salam. Kuat-kuat tepuk. Ya salam, ya salam, ya salam. Masya Allah. Sekarang angkat tangan kanan pula. Angkat tangan kanan. Tangan kiri. Okey. Tangan kiri. Urut pula orang sebelah kiri. Balas. Tadi dia urut kita. Okey. Urut kiri dan kanan. Okey. Urut. Sekarang tepuk. Tumbuk dulu. Tumbuk dengan sayang. Sampai pinggang dia kita tumbuk. Ya, ada berapa pack tu? 1 pack, 6 pack, 3 pack. Okey, tumbuk. Sekarang tepuk dengan zikir. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Ya Allah yang maha menyembuhkan, keluarkanlah segala penyakit zahir dan batin daripada tubuh badan saudaraku ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nanti balik begitulah ya buat pada suami masing-masing ya. Bang pusing belakang. Masa itulah kita mau melepaskan geramkah apakah tumbuk kuat-kuat. Begitu. Subhanallah. Tapi doa tu ya salam maksudnya Allah yang maha memberikan kesejahteraan. Subhanallah. Okey, kita nak masuk dah ni dekat penutup, tinggal 15 minit lagi. Masya Allah. Kita nak sentuh tentang Sayyidul Istighfar. Kita semua tahu tentang Sayyidul Istighfar kan? Tinggikan. Sayyidul Istighfar iaitu penghulu kepada istighfar. Nanti tolong tengok sini dek. Tolong betulkan phone ni. Yang ini angkat. Okey. Kita tolong sebab saya berdiri. Tak, maksudnya tundukkan. Oh tak ada. Oh itu lakonan je. Oh saya daripada tadi kontrol, rupanya tak ada apa-apa dekat situ. Okey. Boleh tinggi lagi tu kan? Habis tinggi lah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Ini kisah yang berlaku kepada, ini masyhur kepada Imam Ahmad Al-Hambali. Saya rasa semua orang pernah dengar kisah ni. Tapi bila saya bercerita buat-buat macam tak pernah dengar ya. Macam excited begitu. Okey. Kisahnya dinukilkan dalam kitab-kitab. Pada satu ketika Imam Ahmad, kenapa saya ingat tu dek? Tolong seorang lagi kamu tolong. Kena saya ingat betul. Saya takut terbalik nanti saya pun astagfirullah. Ya. Ya, ada tu. Yang sebelah sini pendek ni. Okey, tak apa dia buat. Subhanallah, satu ketika Imam Ahmad bin Hanbali di zamannya mana orang kenal bukan macam zaman sekarang. Kalau saya pergi mana-mana kebanyakannya orang kenal. Ustazah TikTok dia cakap. Anak-anak muda dia panggil saya Ustazah TikTok. Kamu ingat tak nama saya? Tak ingat Ustazah, tapi saya tahu Ustazah TikTok. Sebab dia tengok TikTok, lepas tu nampak saya kan. Tapi Alhamdulillah lah dia kenal. Tapi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Ahmad Al-Hambali, orang ketika itu tidak kenal. Jadi bila Imam Ahmad ini berjalan, bermusafir, perjalanan jauh, meninggalkan negerinya, perjalanan beratus kilometer, orang tahu nama Imam Ahmad Al-Hambali, tapi orang tidak tahu orangnya. Masya Allah. Jadi satu ketika Imam Ahmad bin Hanbali ini berjalan, Imam Ahmad Al-Hambali ini berjalan jauh, dia singgah satu masjid untuk solat dan dia berniat untuk berehat. Lalu dia pun baring untuk rehat. Penjaga masjid itu mengatakan, tidak boleh, kamu tidak boleh baring di sini. Lalu dia pun duduk. Dia kata, saya tak baring, saya tak tidur, saya duduk rehat saja. Dia pun kata duduk pun tak boleh. Kemudian Imam Ahmad pun berdiri. Saya cuma tumpang berteduh saja. Penjaga masjid ni kata tidak boleh. Kamu tidak boleh nak berdiri, tidak boleh duduk di sini. Lalu ada seorang peniaga ataupun pembuat roti yang melihat situasi tersebut. Lalu pembuat roti ni pun berkata kepada Imam Ahmad Hanbali,
Imam Ahmad Al-Hambali ni, kalau begitu kamu tumpang sajalah di rumahku. Kamu datanglah. Semua orang tak kenal, pembuat roti pun tak kenal. Tak ada orang tahu ini adalah imam ataupun ulama terkemuka pada saat itu. Orang alim, ulama, wali Allah, apa lagi. Tapi orang tahu nama, orang tak tahu rupa. Subhanallah, tawaduk sungguh. Walaupun kena marah begitu, kena halau, tapi tidaklah dia beritahu aku siapa-siapa dan sebagainya. Lalu pembuat roti itu menjemputnya ke rumah. Dan ketika Imam Ahmad Al-Hambali ini, Imam Ahmad ni mau rehat, sedang baring, dia mendengar pembuat roti itu sambil uli-uli roti, sambil itu istighfar tidak berhenti. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullah. Lalu Imam Ahmad pun berkata, wahai pembuat roti, daripada tadi saya dengar kamu tidak henti-henti istighfar. Kenapa? Mengapa? Lalu dia berkata, wahai hamba Allah, sebab dia tak tahu siapa kan? Sepanjang aku beramal dengan istighfar, segala hajatku Allah kabulkan. Segala kesulitanku Allah beri jalan keluar. Semua doa-doaku Allah telah kabulkan. Barakah daripada istighfar. Cuma satu saja lagi yang Allah belum kabulkan. Hajatku adalah untuk bertemu dengan seorang ulama yang hebat bernama Imam Al-Hambali. Lalu Imam Ahmad Al-Hambali pun berkata, akulah orangnya. Masya Allah. Rupanya hikmah perjalanannya jauh, kemudian dia dihalau daripada masjid itu. Allah ingin kabulkan doa seorang hambanya yang selalu istighfar ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu antara kisahnya. Kisah yang seterusnya berkait dengan istighfar, iaitu kisah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini di kalangan At-Tabi'in. Yang kenal, yang sempat dengan siapa? Sahabat Nabi SAW. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri ini dalam majlis ilmunya, ada lelaki yang datang mengadu, wahai Imam, aku selalu lapar, aku hidup susah, aku miskin, berikan aku amalan wahai Imam. Imam Hasan Al-Basri pun beri amalan apa? Perbanyakkanlah istighfar. Orang kedua pula datang, wahai Imam, aku ada kebun tapi kemarau, tumbuh-tumbuhan tanamanku hampir semuanya sudah pun nak mati wahai Imam. Hujan tak turun. Apakah amalannya wahai Imam? Datang daripada jauh ni. Imam Hasan Al-Basri jawab, perbanyakkanlah istighfar. Seorang lagi pula, wahai Imam, sudah kahwin lama tapi tidak ada anak wahai Imam. Apa yang perlu dibuat? Lalu jawapan Imam Hasan Al-Basri juga, banyakkanlah istighfar. Semua soalan dijawab dengan istighfar. Sehinggalah ada yang bertanya, wahai Imam, kenapa semua sama belaka jawab ni istighfar ni? Datang daripada jauh ni tanya soalan hajat besar-besar ni. Kalau istighfar itu semua orang tahu soalannya, amalan tu macam remeh lah. Amalan tu macam mudah. Ingatkan mau beri amalan yang hebat-hebat ke, yang tak biasa, luar-luar biasa ke. Tetapi semua dijawab dengan istighfar. Lalu Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Nuh, ayat yang keberapa tu? Sekejap. Surah Nuh, minta maaf ya. Okey. Iaitu surah Nuh ayat 10 hingga 12. Saya baca, semua muslimat lah kebanyakannya ni ikut, boleh ya? Sebab surah ini menjelaskan tentang kehebatan istighfar. Sebelum penutup kita pergi kepada Sayyidul Istighfar tadi tu. Okey. Semua keluarkan suara ya, suara yang kejutkan anak bangun tidur tu. Itu suara paling kuat kan? Kejutkan suami sekali. Jadi jangan simpan suara tu, keluarkan untuk bacaan Al-Quran. Ini surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan membacakan firman Allah ini bila ditanya kenapa semuanya istighfar belaka. Iaitu Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang bermaksud, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyakkan hartamu dan anak-anakmu dan mengurniakan anak pinak, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Firman Allah yang kita baca tadi, faqultu astaghfiru rabbakum, katakanlah supaya kamu beristighfar kepada Tuhanmu. Apa yang Allah beri kepada orang yang selalu melazimi istighfar? Iaitu yang pertama, Allah akan mengampunkan. Yang kedua, Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Sebagian ulama mengatakan bermaksud Allah akan turunkan rahmat, Allah turunkan rizki seperti hujan yang melimpah ruah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memperbanyakkan harta bendamu, Allah berikan kekayaan. Kemudian yang keempat, Allah akan mengurniakan zuriat keturunan. Dan yang kelima, Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan yang keenam, Allah akan alirkan sungai kepada kebun, ataupun sungai itu sebagai gambaran rezeki. Itulah di antara kelebihan orang yang beristighfar. Ibu-ibu sekalian, kita semua banyak masalah, betul atau tidak? Banyak urusan, banyak kerja, banyak ujian. Ingat dulu dah kahwin, gembira bahagia, rupanya bermula pelbagai macam-macam masalah daripada suaminya, daripada isterinya. Kemudian ada anak, masalah anak pula. Sampai anak itu besar, ingat sudah tua, masalah makin kurang. Rupanya ada pula masalah datang daripada menantu. Masalah datang, ujian datang daripada cucu. Dan ingatkan suami kita makin tua, makin rajin, rupanya makin malas. Contoh saja ya, bukan di Sarawak. Ini di negara-negara pasir 2 butir. Maksudnya, ingatkan makin kurang gaduh, rupanya makin banyak bergaduh. Gaduh pasal kain je, kenapa bang kamu tidak angkat kain? Kan hujan turun, kamu tidak pesan? Takkan semua mau dipesan bang, sudah tua-tua, semua mau pesan lagi. Subhanallah. Kadang-kadang sebab apa Allah beri kita ujian supaya kita ini banyakkan istighfar. Astaghfirullah, geramnya hatiku, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh jadi kalau hari itu semua gembira saja, kita tak istighfar hari itu. Bila ada benda yang sangat menguji, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi sebenarnya betul, bila kita istighfar, sebenarnya itu adalah jalan keluar di setiap kesulitan kita. Jadi selepas ini kita ubah. Kita ubah daripada banyak mengeluh kepada banyak istighfar. Banyak ungkit-ungkit kepada banyak istighfar. Banyak tak puas hati kepada banyak istighfar. Nescaya insya Allah segala yang kita keluhkan itu, segala kita rungokkan itu, segala yang kita aduh-aduhkan itu, Allah berikan jalan keluar dan penyelesaian. Akhirnya hidup kita dimudahkan Allah, doa kita dikabulkan Allah daripada istighfar.
Yang menghalang kita bahagia, tenang adalah sebenarnya dosa-dosa kita. Sebab itu bila kita istighfar, maka terhijab. Bukan terhijab, maka semua hijab itu dibuang oleh Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pukul berapa? Sudah tepat pukul 9. Harusnya berhenti. Subhanallah. Sayyidul istighfar nanti balik cari sendiri. Kita semua tahu penghulu istighfar. Kita baca sama-sama lah untuk terakhir. Semua hafal dah kan Sayyidul istighfar kan? Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul istighfar pada waktu pagi, jika ia mati di antara waktu pagi sampai waktu malam, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Kalau dia baca Sayyidul istighfar satu kali saja, pada waktu malam atau lepas asar atau maghrib, ataupun dia lupa dekat isyak, ataupun dekat nak tidur baru teringat, belum bacalah Sayyidul istighfar. Asalkan malam, petang sampai ke malam. Nabi kata, kalau dia mati di antara malam sampailah ke pagi, dia mati dalam tidur ke, maka diperintahkan Allah kepada malaikat untuk dicatat, dia bakal penghuni syurga. Ini bakal penghuni syurga. Oh, Sayyidul istighfar hebat sekali. Ini hadis yang sahih. Jadi kita baca sama-sama Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Itulah Sayyidul istighfar. Macam mana kita mau beramal? Nanti cari dalam internet penghulu istighfar, suruh anak print kertas A4, print 10, tampal dekat bilik, tampal dekat pintu, tampal tempat solat, tampal dekat dapur, tampal sebanyak mungkin di ruang rumah kita. Kalau rumah kita kecil, mungkin 5 sudah cukup. Biarlah lalu nampak. Akhirnya kita jadi istiqamah sampai kita ingat. Bila sudah ingat, boleh cabut dah yang kita tampal. Saya sebutkan begitu, begitulah juga cara saya bila satu amalan nak suruh satu keluarga beramal, saya akan tampal-tampal di mana ruang rumah yang selalu kita lalu. Selalu nampak. 1 minggu kita buat begitu, nampak-nampak, kita tanya lama-lama anak pun sudah hafal. Nanti cabut, letak pula amalan lain. Sebab kalau tak buat begitu, kita sangat lemah untuk istiqamah. Ataupun kita tulis besar-besar, sudah baca Sayyidul istighfar belum? Mau masuk syurga atau enggak? Gitu. Enggak, salah ya. Mau masuk syurga sih. Kalau mau masuk syurga, baca Sayyidul istighfar. Kita mati saja, Allah perintah malaikat catat ia bakal penghuni syurga. Subhanallah, alhamdulillah. Sekarang pukul 9:02. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat perkongsian kita pada malam ini, menjadikan kita hamba Allah yang taat, yang meninggalkan segala maksiat, yang akhirnya kita menjadi hamba Allah yang sangat dekat, dan kita akan berkumpul semuanya sekeluarga di syurga Allah yang kekal abadi penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menonton, 2,000 lebih yang hadir secara live, dan yang hadir di sini lebih kurang 20,000 ni. 1 kali 20 lah. Terima kasih Datuk sudi turun, Masya Allah. Terima kasih semua Tuan Hakim dan semua-semua yang bijak pandai, yang bijaksana, dan semuanya. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu di syurga Allah. Mudah-mudahan kita bersatu. Saya juga mau maaf, rasanya tidak dapat untuk kita santuni semua. Lagipun lepas ni kita bekerja juga solat Isyak kan. Saya cuma buat pengumuman sikit. Esok ada kuliah duha. Ini adalah kuliah terakhir ke ada petang lagi? Ini yang terakhir. Terakhir untuk jelajah ilmu Sarawak kali ini, iaitu jam 8 pagi besok di Masjid At-Taqwa Miri. Masjid At-Taqwa Miri. Dekat tak? Dekat sih. Berapa jauh jarak?
Oh, tengah bandar. Lebih kurang dari sini 30 minit. Oh tak. Oh, dekat saja, 10 minit saja. Jadi kita jumpa besok lah. Esok lah ada masa panjang sikit. Kita kalau mau rakam kenangan, selfie. Sebab esok pun saya terakhir malam ini. Tadi perjalanan program daripada pagi, pukul 7 lebih kita keluar. Lepas tu habis ceramah, kita pergi ziarah rumah panjang apa semua. Sampai sini tadi dekat maghrib. Terus tidak rehat. Jadi saya minta izin. Nanti kita ambil gambar, saya duduk bawah, kita ambil gambar ramai-ramai saja. InsyaAllah ada rezeki jumpa pada pagi besok di Masjid At-Taqwa. Lebih kurang malam ini istiqamah, esok kita bertakwa, InsyaAllah. Jadi kita ada bawa sikit barang dagangan. Saya tak tahu kat mana mereka buka bus. Tengah sana. Katanya orang Miri ini kaya raya, betul? Kaya hati, kaya kasih sayang, kaya senyuman, semualah juga kaya harta. Amin. Maka jemput untuk habiskan ya barang-barang tu. Kita bawa dengan belon. Kos juga tinggi. Barang daripada galeri Ustazah Asma, semua itu jualan itu untuk menampung kos-kos kita ni. Turun dengan 8 orang tim, 7 ke 8. Begitu begini. Mungkinlah insya-Allah mungkin ada siapa Ustazah ini saya mau sumbang sikit untuk gerak kerja dakwah. Gerak kerja Ustazah datang Sarawak dengan tim yang ramai, tolong itu tolong ini supaya semua berjalan lancar ni. Kita bukan turun 2 orang, kita turun sekali dengan tim supaya pergerakan gerak kerja dakwah kita tersusun dan buat sehabis sebaik insya-Allah. Jadi di luar sana juga kalau siapa mau menunaikan umrah bersama dengan saya sendiri pada bulan 2 ni 15 hari bulan. Cuti sekolah. Jadi jemputlah bersama-sama, ada lagi kosong lebih kurang dalam 10 kerusi. 10 seat lah kita kata. Direct terus kita insya-Allah sebab dekat dengan Ramadan dah ketika tu kita akan banyak buat murajaah tentang puasa tentang Ramadan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kembali kepada pengerusi majlis yang sudah segak berdiri. Alhamdulillah, terima kasih kepada Alhamdulillah Ustazah Asma bin Harun di atas ceramah yang telah disampaikan tadi bertajuk hebatnya amalan istighfar. Dimohon kepada Ustazah Ustazah kekal berada di atas kertas bagi memudahkan majlis penyampaian segera hati. Dan itu kita menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, yang berusaha Jatah kuasa Ustaz Masjid Darul Istiqamah Kampung Luar, Puan Aminah binti Mokri, bagi menjemput dan mempersilakan yang berbahagia seluruh Datuk Haji Abdul Rahman bin Abang Fazail, Naib yang dipertua Harakat Islamiah dari Hikmah Sarawak, Rangkap Pengurusi Hikmah Cawan Miri yang diiringi yang berbahagia Puan Raihan Vivian Yusof, pengurusi program Kembara Dakwah Borneo 2.0, Ustazah Asma Harun merangkap Setiausaha Perhubungan Harakah Islamiah Hikmah Sarawak dan merangkap Timbalan Pengurusi Hikmah Cawangan Miri. Dan juga dipersilakan yang berusaha Puan Siti Rohani binti Yusof, Pegawai Daerah Miri, yang berusaha Cik Nur Syahina binti Abdul Ghani, Eksekutif Program dan Individu Yayasan Pimpinan Al-Baid YKAB, dan juga yang berbahagia Tuan Haji Yusri bin Haji Zainul Zaman, Majlis Ketua Masyarakat Taiwan Miri Makmum, juga Al-Fadhil Ustaz Juhabi Isnan untuk sama dengan kita, juga Al-Fadhil kepada Islam untuk bersama di atas bersama dengan para tamu untuk majlis penyampaian curahan hati. Dipersilakan. Bila hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda kenang-kenangan dan ucapan terima kasih dan penghargaan daripada pihak penganjur, kita mulakan penyampaian curahan hati yang pertama oleh yang berbahagia Ayahanda Terunggung Datuk Haji Abdul Rahman bin Abang Fazail, pengurusi Harakat Islamiah Hikmah Cawan Miri, merangkap dan yang dipertua Hikmah Sarawak, kepada Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun. Dipersilakan. Terima kasih kepada Fadil Ustazah Rasuli berkongsi ilmu, pesanan dan juga nasihat
dan juga amalan-amalan yang boleh diamalkan pagi dan petang, siang dan malam, insyaAllah. Baiklah, seterusnya kita persilakan pula Yang Berbahagia Puan Aminah binti Mukti, Setiausaha Jabatan Kuasa Pengurus Masjid Darul Istiqamah Kampung Luar Miri, Sarawak, yang akan menyampaikan cenderahati kepada Al-Fadhilah Ustazah daripada pihak Jabatan Kuasa Pengurus Masjid Darul Istiqamah Kampung Luar Miri. Terima kasih kepada pihak Jabatan Kuasa Pengurus Masjid Darul Istiqamah Luar. Seterusnya yang ketiga, dipersilakan yang berusaha Cik Nur Syahmina binti Abdul Ghani, Eksekutif Program dan Aktiviti Yayasan Kepimpinan Al-Bait YKAB, yang akan menyampaikan cenderahati pada Fadilah Ustazah. Dan kepada Fadilah Ustazah Asma binti Harun, kita mengharapkan tetap akan kembali ke bumi Bandaraya Miri, Sarawak Darul Hana ini, dan sentiasa tetap mengingati kami di sini. Semoga bertemu. Dan yang terakhir daripada pihak Yayasan Kepimpinan Al-Bait kepada Masjid Darul Istiqamah Luar atas kolaborasi. Pada sederhana Jabatan Kuasa Pengurusan Masjid Darul Istiqamah, persilakan. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Asma binti Harun, mengharapkan tetap akan kembali ke bumi Bandaraya Miri, Sarawak, dan sentiasa tetap mengingati kami di sini. Semoga kita bertemu lagi dengan beliau pada masa-masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin di tempat-tempat yang berdekatan dengan kita. Dan insyaAllah besok beliau akan berada di Masjid Taqwa Bahagian Miri pada pukul 7.45 pagi. Dan mungkin juga saya boleh cadangkan kepada para muslimah, kita sama-samalah bersolat jemaah subuh di Masjid Taqwa Bahagian Miri, sehingga ke program kuliah duha kita esok insyaAllah, yang akan bertajuk Tadabbur Asma'ul Husna, iaitu Ya Rahman dan Ya Rahim, insyaAllah. Baiklah, dengan akhirnya sesi penyampaian cenderahati ini tadi, kita akan bersama-sama untuk sesi fotografi beramai-ramai. Mungkin Fadilah Ustazah dan juga para tetamu hormat boleh berada di